Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini, seperti mana yang kita janjikan bahawa kita akan bersama dengan satu tetamu yang sangat istimewa dalam podcast Berani Semuka kita untuk kali yang kedua. Sebenarnya podcast Berani Semuka ni Dr. Mazli ni, kita bersama Dr. Mazli lah, ini yang ketiga. Tapi kita buat tahun lepas. Tahun lepas, dah lah 23 kita buat. Dia tak berapa naik sangat sehinggalah berlaku sesuatu. Apa itu sesuatu? Jari kita cerita lah. Saya bersama dengan Dr. Mazli Malik, seperti mana kita tahu, ex Simpang Renggam punya ahli parlimen, kan, merangkap bekas Menteri Pelajaran, pengalaman-pengalaman beliau, latar belakang pendidikan agama. Kemudian dia pergi melanjutkan pelajaran dalam bidang PhD di United Kingdom. Dan saya teringat, saya kenal Dr. Mazli ni masa kat UK. Dia punya cerita, dia kata dia adalah antara pelajar cemerlang yang tak melanjutkan pelajaran ke overseas. Sebaliknya mengambil pelajaran bidang agama kalau tak silap. Betul tak? Saya ingat masa tu. Okey, terima kasih doktor kerana bersama dengan saya. Dari mana tadi? Dari Kelantan. Kelantan ya? Daripada Kelantan tu datang sini? Ya. Jauh tu, berapa jam perjalanan tu? Naik. Oh, dia terbang. Ya, kan kereta. So ada program dekat Kelantan lah. Program apa tu? The UMK. Okay. Kita ada program bersama dengan siswa dan siswi dan juga program bersama pensyarah berkaitan subjek ke falsafah dan etika yang merupakan subjek wajib di universiti. Okay. Belajar universiti. So tadi menyebut tentang falsafah. So sekarang ni ada subjek falsafah dalam diwajibkan semenjak 2019 di seluruh Malaysia, di semua universiti. Semua universiti. Semenjak zaman Menteri Kasut Hitam tu. So masa tu dia Menteri Pelajaran dan juga Menteri Pelajaran Tinggi. So dia dua portfolio sekali. Jadi dengan kita perkenalkan subjek falsafah itu, tahap universiti kita dan tahap kita punya siswa dan siswi selari dengan peringkat antarabangsa lah. Yang macam ISPON pernah ambil IB. Falsafah subjek wajib, theory of knowledge. Bagi pelajar di Amerika contohnya, mereka degree wajib ada subjek falsafah. Dan begitu universiti Ivy League ke universiti yang terkemuka mesti wajib belajar falsafah. Kita agak lewat 2019 baru kita mula. Tapi never late for nothing lah. Saya ada pengalaman saya belajar falsafah, tapi kita guna nama theory of knowledge lah. Saya ada pengalaman saya akan cerita kejap lagi. Tapi kenapa falsafah ni penting dalam pendidikan terutama anak-anak muda ni? Falsafah mengajar kita berfikir secara betul, berfikir secara tersusun dan supaya kita tidak menjadi mangsa orang yang menipu seperti macam kita lihat mangsa scammer, GSB ataupun yang lain-lain. Sebab falsafah ni dia mempersoalkan, dia sentiasa falsafah ialah filosofi daripada filosofia. Filo, kecintaan yang tidak terhingga. Sofia, cinta pada Sofia lah. Sofia tu maksudnya hikmah, kebijaksanaan dan juga pemikiran, kepandaian. Jadi filosofia, cinta kepada hikmah ataupun wisdom. Jadi bila cinta kepada wisdom, dia akan sentiasa bermula dengan kenapa, mengapa. Jadi bermula dengan inquisitive thinking dan seorang yang belajar falsafah dia takkan jadi Pak Turut lah. Takkan jadi lawan itu cakap. Takkan jadi mangsa propaganda murahan, takkan jadi mangsa scammer dan dia akan jadi pelajar yang kritis dan yang lagi penting dia akan menjadi ejen kepada bercampahnya idea-idea baru dan juga inovasi. Sebab tu kalau kita lihat macam ramai innovator walaupun mereka itu ahli fizik, mereka itu saintis nuklear, dia bermula dengan falsafah. Betul. Dan untuk kita datang dan explore dengan idea baru, kita kena keluar daripada idea lama. Dan kita kena tanya soalan, kenapa kita kena pakai macam ni? Kita dah so many years pakai macam ni, kenapa kita tak pakai macam ni? So why itu it's a deep and meaningful punya questions untuk kalau kita. Tak belajar falsafah tak ada macam itu. Is boleh cakap macam itu sebab belajar falsafah. Betul. Saya jadi KP Jekong. Jangan. Satu benda yang saya belajar dalam theory of knowledge dulu adalah itulah dipanggil theory of knowledge kan. Where kita melihat pelbagai benda and we are allowed to think even kepada perkara-perkara yang pelik-pelik. So itu yang menarik. Kita belajar epistemology kan. Tadi ada soalan daripada student, dia kata falsafah ni
daripada barat. Kan? Dia kata, jadi macam mana ada orang bila berfalsafah tak jumpa Tuhan? Saya kata, dan juga kita mesti ingat, teori ketuhanan juga bermula dengan falsafah. Atau dalam Islam, kita ada sifat 20, ilmu kalam, perbincangan para ulama seperti Ar-Razi, Al-Ghazali, Baqillani, Abu Hasan Asy'ari, Maturidi, itu semua bersumberkan daripada falsafah. Usul fiqh yang dibelajar, yang wajib menjadi ilmu teras kepada para mufti, kepada ulama semua, itu syarat dengan cara berfikir falsafah. Betul. Falsafah ni cara berfikir tersusun. Malah bahasa Arab yang kita belajar ni hari, nahu. Orang belajar bahasa Arab, belajar nahu semua itu di zaman Arab, zaman sebelum kebangkitan ilmu Islam di Baghdad, tak ada kita belajar macam ni hari. Contohnya marfu' itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, semua itu disusun secara tersusun hasil daripada falsafah. Ya. Jadi okay. Falsafah ini cara berfikir tersusun, cara berfikir betul dan juga cara melihat dunia dalam kerangka yang tersusun. Dan kalau kita tengok juga, contohnya dalam even usul fiqh, macam contoh benda yang mudah lah kan, kenapa 13 rukun solat? Kenapa tak 11, kenapa 12? Ada yang mazhab lain kata 12 dan sebagainya kan. Zaman Nabi tak ajar kan? Nabi tak ajar. Nabi tak cakap, okey nak sembahyang ni ada 13 rukun. Ada tak? Tak ada. Nabi tunjukkan, Quran sebutkan, dan yang datang kemudian ilmu fiqh semua para fuqaha, dia susun 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan logik. Dan logik itu falsafah. Cuma kadang-kadang bila orang tu tak menyandarkan falsafah itu kepada akidah, itu yang kena dihilang. Ya. Dia silapnya dia lihat satu sudut. Falsafah ini dia perlu melihat semua sudut. Bila dia cenderung pada satu, dia pergi situ lah. Betul. Dan macam saya sebutkan tadi, dan ramai juga, dan terdapat juga falsafah ketuhanan. Betul. Contoh, kenapa kita dijadikan? Kenapa kita diciptakan? Kemana kita selepas ini? Itu famous philosophical questions. Existentialism kan. Yang mana kita asal kita, kenapa apa kita buat kat dunia ni, lepas kita mati ke mana? Itu those are famous question. Baik. Itu falsafahnya. Ni kita nak cerita falsafah ke mana ni? Belum. Kita mau intro. Warm up. Kita sementara tunggu rakan-rakan kita masuk ni. Kita sebenarnya objektif utama kita bawa Dr. Mazli ni sebab kehangatan yang kita bawa. Cerita ni. Kehangatan yang dia bawa baru-baru ini. Saya pun mula-mula terkejut juga doktor saya pun dah lupa pasal interview kita tu. Tiba-tiba ada beberapa channel ambil interview kita, dedahkan. Sorry, tanyalah dengan interview Dr. Mazli mendedahkan tentang Wan Bestari. Wan Bestari Net, dia kata. Bila masa aku dedahkan tengok. Ini tahun lepasnya video. Dah lupa dah. Dr. Mazli cerita macam ni, macam tu. Baik. Mungkin kita nak refresh sikit kepada penonton bahawa baru-baru ini SPRM telah pun membuka kertas siasatan terhadap Wan Bestari Net. Mungkin doktor kita nak refresh balik penonton kita, apa itu Wan Bestari Net dan apa sejarahnya? Silakan. Okey, secara ringkas, kalau nak mudah cerita kita kata Google balik akan keluar. Akan keluar muka, padahal Iswadi tak ada kebenaran Wan Bestari Net pun keluar juga, tapi itu khidmat kepada negara kan. Dia buat satu Bestari Net merupakan projek di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu, yang mana projeknya adalah untuk memperlengkapkan semua sekolah dengan capaian internet, dan yang keduanya adalah untuk pendidikan digital itu berlaku dengan adanya pelantar pendidikan dan sebagainya, dan yang ketiganya termasuk dalam kerangka itu juga ialah memperlengkapkan infrastruktur internet di sekolah. Jadi projek itu berlaku di zaman Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan dan juga timbalan Perdana Menteri. Perdana Menterinya Datuk Seri Najib. Jadi setelah dia berlaku, kita lihat dia menjadi satu isu kontroversi. Dibawa ke Parlimen, dibawa ke PAC, dibawa kepada laporan audit negara. Seawal kita lihat 2015, 2016, jadi isu tu isu yang besar. Dia berakhir pada 2019 Jun, dan saya pada waktu itu berada di KPM, diminta untuk buat keputusan sama ada nak teruskan ataupun kita stop. Dia sebelum dia 2019 tu, sebelum tu pun dia memang disambung kan? Ya. Daripada fasa kedua disambung kan? Fasa kedua. Dia fasa pertama it was 2013 kalau tidak salah, or earlier than that, 12 macam tu. Lepas tu sambung fasa kedua 2016.
disambung. Ya. Fasa ketiga Yep. which is 2019. Ya. Jumlah dia berapa? Dalam 4 bilion lebih. 4 bilion. Dan dia berlaku pada dua menteri pendidikan. Dimulakan oleh Muhyiddin Yassin dan kemudian Muhyiddin Yassin keluar daripada kerajaan, daripada UMNO. Ganti dia Datuk Seri Mazhar Khalid. Ya. Dan kemudian bila saya datang itu dah tempoh penghujungnya. Jadi saya kena buat keputusan sebenarnya nak terus atau tidak. Jadi di zaman Muhyiddin mulakan, Mazhar Khalid meneruskan fasa kedua itu, dan di zaman saya kena buat keputusan. Yep. Sama dia nak terus atau tidak. Okay. Bila kita cerita keputusan itu, walaupun dah cakap, kita tanya lagi sekali, dapatan doktor pada masa itulah sebagai Menteri Pendidikan, of course datang dengan dibentang dengan orang kata dapatan, dengan report dan sebagainya. What was your first impression bila dibentangkan perkara itu, dan apa antara perkara besar yang doktor rasa menyebabkan doktor buat keputusan untuk tidak terus? Okey. Pertama, sebelum datang dapatan itu pun, rungutan daripada guru-guru, rungutan daripada ibu bapa itu dah is an open secret. Semua tahu. Dan kita lihat bagaimana kalau, ialah saya pun daripada ranah pendidikan juga, rakan-rakan berada di sekolah, guru besar, pengetua, adik-beradik saya, adik-beradik ipar saya, cikgu. Jadi ramai yang komplain tentang benda ni. Bila kita masuk ke dalam pejabat, kita lihat benda ni merupakan concern kepada masyarakat, maka kita cuba lihat secara 360 degree, secara keseluruhannya. Dan bila datangnya laporan daripada pihak yang pelbagai, dia bukan satu benda yang mengejutkan. Kita tahu dah seperti itu. Cuma yang agak mengejutkan saya bila lihat dokumen semenjak 2011 itu, dia punya details memang mengejutkan. Kenapa? Antaranya? Daripada permulaan. Antaranya kata? Okey. Dia agak thrilling sikit. Agak thrilling sikit. Ni tak dedah lagi Okay. Antaranya bila kita lihat kandungan terhadap kontrak itu sendiri, begitu memihak kepada bukan kerajaan, memihak kepada pihak pembekal. Dan kita tak tahu ada perubahan ke tak ada perubahan satu. A lot of loopholes, dan seolah macam ini memang satu durian runtuh. One-sided lah. One-sided. You are a lawyer, you know better. One-sided punya ni. Pertama. Dan yang kedua, bila berlaku itu, kita terpaksa tengok daripada awal. Rupanya, bila sebut tengok daripada awal ni, saya teringat dokumen yang saya lihat. Saya nak bandingkan dengan perbualan saya dengan Datuk Seri Najib sebelum beliau masuk ke menjalani hukuman lah. Pada tahun 2019 lah tu? 18? Tak. No, before that. Tak, itu pada tahun 2020. Oh, 20. Oh ya, masa perubahan kerajaan. Okey. Sebab saya bertemu dengan beliau, bincang dengan tentang plan pendidikan pasca Covid. Saya jumpa 2021. Okey. Beliau minta saya datang ke rumah dia. Jadi saya hadiahkan buku memori bukan memoir, dan juga saya hadiahkan plan pendidikan selepas Covid. Saya berikan senaskah kepada Datuk Seri Zaid Amidi waktu tu beliau Presiden UMNO, berikan kepada Datuk Seri Najib kerana dia orang kata Datuk Seri Najib lebih lebih berbisa waktu itu. Waktu itu terutama di kalangan ahli-ahli UMNO. Jadi kalau kita bawa sesuatu berkaitan pendidikan, kalau beliau push benda tu lebih saya bawakan kepada Datuk Ahmad Maslan. Pada waktu tu dia menjadi ketua whip BN di Parlimen, berikan kepada Tan Sri Muhyiddin sendiri sebagai PM, berikan kepada Razi Jidin sebagai Menteri Pendidikan, berikan kepada Nuraini sebagai Pendidikan Tinggi, dan berikan kepada Ketua Pembangkang semua. Tapi saya tak tahu apa berlaku pada plan tu. Plan pendidikan pasca Covid. Cumanya yang di-Pertuan Agong pada waktu itu, sekarang ni Sultan Pahang lah, ada address perkara tersebut. Tetapi Razi Jidin, Menteri Pendidikan pada itu tak laksanakan titah tuanku lah dalam ucapan pembukaan Parlimen. Akhirnya saya telah bukukan laporan itu. Di dalam buku saya CPR for Malaysian Education, dalam bahasa orang putih. Dalam bahasa Melayu saya buatkan generasi yang hilang. Dan juga ketika naik Menteri Pendidikan yang baru ni, saya telah berikan kepada Menteri Fadlina dan juga kepada pegawai-pegawai lah. Harap-harap mereka dapat laksanakan.
Dan menteri pun baru announce berapa ratus ribu daripada kalangan pelajar, I think tahap 1 yang masih lagi tidak menguasai 3M. Saya telah sebut 2021 lagi benda tu. beratus Dan ini memang bahana si Razijidin lah yang lemah, dan juga pada waktu tu pimpinan KPM yang dilantik bukan di kalangan orang yang layak. Saya berada kat itu, saya tahulah siapa yang layak, siapa tak layak, dan orang-orang yang dilantik tu memang bukan orang yang sepatutnya berada kat situ. Orang yang bagus. Saya tak serang peribadi, tetapi untuk handle keadaan COVID waktu itu dan pasca COVID, kita perlukan orang yang lebih cekap, dan malangnya Razijidin melantik orang yang kurang sesuai di tempat itu. Tanpa saya sebut apa-apa nama lah. Dan akhirnya hari ni dah 2021, 2024 masih bicara perkara yang sama juga. Masih lagi cerita yang keciciran, masih lagi tak boleh menguasai 3M sebagainya. Okey, jadi balik cerita. Datuk Seri Najib beritahu saya. Dia tanya saya macam mana isu Bestarinet. Saya kata Datuk Seri PM waktu tu tahu. Dia kata ya, dia kata Mahyudin tulis surat pada saya minta paksa suruh buat benda tu. This is 2016. No. Surat tu pada 2011. Oh, 2011. Ya. 2011. Awal masa-masa awal tu. Ya. Saya ada Bukan nombor siri surat tersebut. Fasa pertama. Ya, fasa pertama. Sebab sepatutnya di waktu itu dihabiskan projek Schoolnet, kalau masih ingat lagi. Betul, Schoolnet itu patutnya dihabiskan, barulah nak bawa yang baru. Atau itu sepatutnya, tetapi Mahyudin pada waktu itu TPM dan juga PM TPM dan Menteri Pendidikan telah tulis surat kepada Datuk Seri Najib sebagai PM untuk segerakan itu. Segerakan projek yang Bestarinet ni. Jadi saya lihat dokumennya. Surat tersebut memang saya tahu. Dia macam paksa lah kita kata. Suratnya KPM boleh cek, Menteri boleh cek, KSU boleh cek. Kalau dah tak ada surat itu pun, saya harap-harap pihak Datuk Seri Najib mungkin ada simpan. Mungkin. Kalau tak ada pun, saya yakin di pihak SPRM mungkin telah ada kopi surat tersebut. Tapi itu tak terkejut lagi. Itu tally dengan apa Datuk Seri Najib cakap. Maksudnya Mahyudin suruh segerakan. Jadi saya kata, dia kata, yalah sama dengan saya pun, saya kata Mahyudin minta Tun, ikut cakap Tun, ni boleh tanya Tun lah. Tun Mahathir, PM. Tun Mahathir sebut kepada saya waktu saya menteri, 5 kali jumpa, minta saya teruskan. Dia kata Mahyudin marah dan sebagainya. Minta teruskan projek One Bestarinet apabila dia berakhir pada Jun 2019, dan selepas saya tak jadi menteri, selepas berlaku Sheraton Move, waktu tu dia cakap, Syed Saddiq boleh menjadi bukti. Syed Saddiq tahu benda ni A sampai Z. Datuk Seri Mukhris pun tahu benda ni, dan bukan satu benda yang rahsia lagi, Peja pun tahu benda ni. Jadi apa Tuan cakap? Tuan kata, yalah, siapa ni Mahyudin datang mengurung tiap hari, suruh buang you, dia suruh you sambung Bestarinet, you tak mau sambung. Dia presiden parti, kalau presiden parti tak mau you jadi menteri, saya Perdana Menteri. Jadi itu dia cakap lah. Tak apalah, selepas tu dengan dia pun hilang jawatan PM dan Mahyudin jadi PM. Jadi pada waktu saya 2-3 kali nak akan kepastian, dan dia sebut perkara itu. Dan Syed Saddiq tahu perkara ni, YB Syed Saddiq Muar, dia tahu perkara ni, dan saya rasa bukan satu perkara yang rahsia lagi. Saya je yang tak tahu, orang yang last tahu benda ni. Tapi nak ceritanya, itu tak mengejutkan lagi. Yang lebih mengejut bila saya lihat dokumen tender tu. Dokumen tender pada One Bestarinet tu. Ya. Kelulusan ni dokumen saya yakin SPRM dah ada. Saya berani cakap ni kerana SPRM dah lakukan siasatan. SPRM pun ada datang bertemu dengan saya, inginkan maklumat dan sebagainya. Dia ada macam interview. Ada interview. Pegawai-pegawai mereka datang. Tan Sri Azam pun berhubung dengan saya. Sebab Tan Sri Azam dah sebut benda ni. Jadi saya boleh sebut lah. Datang dan mereka tanya tentang, saya sebut dokumen gini, dan saya yakin mereka dah dapat dokumen tersebut. Kalau tak ada dokumen tersebut, satu question mark. Tapi saya masih simpan lagi nombor-nombor rujukan dokumen-dokumen. Antara yang menarik ialah bagaimana keputusan untuk award kepada syarikat yang menang tu. Dalam tu banyak syarikat masuk. Ada syarikat yang menepati kriteria. Pertama, paid up capital 5 bilion. Ada company telco, tanpa sebut mana-mana telco lah. Kita pun faham lah yang besar-besar lah. Ada yang 3 bilion dan 1 bilion. Company ni
hanya ada dalam 30 lebih juta saja. Tak apa lagi. Okay. Company lain dah lama establish. Bertahun-tahun. Tahun. Betul? Kan? Company ni baru setahun. Daripada tarikh dia dapat tender tu 2011 tu maksudnya 2010 diwujudkan. Ya. Yelah dalam Lebih tempoh kurang lah, dalam baru ditubuhkan. Baru ditubuhkan. Seolah macam tubuhkan, bawa idea ni, tu tak apa lagi. Okay. Proses panggil tender, proses sediakan, proses kelulusan, proses award setahun. Dan dihentikan Schoolnet Immediately yang sepatutnya abruptly untuk diberikan kepada tender itu. Dan saya tak tahu, sebelum ni saya ingatkan benda tu is an open secret, rupanya ramai tak tahu. Jadi orang kata kenapa tak dedahkan perkara ni dulu dan sebagainya. Saya kata tunggu waktu lah. Dan ini hari bila PM sendiri bagi arahan kepada SPRM dan SPRM sendiri dah mulakan siasatan, saya rasa saya boleh dedahkan dan SPRM ada bukti-buktinya. Okey, yang penting permulaan award tender itu question mark. Syarikat yang baru tak ada pengalaman dan kita tahu bila tak ada pengalaman pastinya akan gagal. Bagaimana dalam tempoh setahun itu dan kenapa surat diberikan daripada TPM kepada PM memaksa PM segerakan projek bernilai lebih pada 4 bilion itu. Ialah kalau saya jadi PM macam Dr. Seri Najib, dia kata dah TPM tulis surat, dia pula Menteri Pendidikan. Dah tentu dia lebih tahu apa yang terbaik untuk, kan? Yalah. Dia pun banyak benda nak fikirkan, kan? Jadi saya teringat lagi kata-kata Datuk Seri Najib. Dia kata saya penyamun lah, saya ambil duit, macamlah dia bersih. You ingat dia bersih ke dengan benda ni? Saya kata Datuk Seri Najib lebih tahu. Bersih tak bersih, Datuk Seri Najib kata kalau dia tak ambil, dia kata takkan nak buat macam gini. Daripada awal sampai gini. Saya kata wallahualam. Datuk Seri Najib lebih tahu game ni. Saya orang baru, I'm a novice. Saya kata. Tapi itu antara mengejutkan. Jadi apabila gagal projek ini, dia satu unexpected consequences. Benda yang memang dah dijangka. Award tergesa-gesa, company yang baru, kemudian benda yang boleh percuma kau jual. Frog VLE nilainya ratusan, kita tukar kepada Google Classroom free of charge. Kan? Di waktu itu dah menyelamatkan pendidikan di waktu COVID. Kan dah baru ni kesan saya luluskan gunakan Google Chrome secara percuma. Google datang di waktu PMX, tepat pada waktunya membuat pelaburan. Bayangkan kalau pada waktu itu kita terus dengan Frog VLE lah sampai hari ni, kalau saya teruskan Bestarinet, saya ingat Google pun tak nak datang. Tapi tak apalah, Google mungkin dia lebih tertarik dengan PMX dan juga Madani. Tapi dia punya seed. Betul. Why? What brought Google to Malaysia? Sebelum ni dia tak ada pusat kat Malaysia. Betul, tak ada. Pusatnya kat Singapura. Kita pernah pergi Singapura punya tu kan. Dia datang selepas kita buat Google Classroom. And Google can testify this. Kan? Sebab pada waktu itu pun kita lihat lebih luas daripada itu untuk buat dengan bukan setakat Google, dengan lain-lain lagi. Jadi yang memanjatkan itu banyak. Sebab itu bila datang keputusan yang profesional, sama ada laporan berkaitan Bestarinet, nak terus tak teruskan, kita dah sebut dulu, ni sebut lagi. Jadi KSU pada waktu Datuk Ghazali tanya, dia kata apa ni YB, ini laporannya. Memang cadangan daripada komiti, cadangan daripada kami pihak profesional untuk tidak teruskan. Dan pada masa itu ada pemantau ataupun auditor luar kan yang mengkaji benda tu kan before they give the report to you. You did involve with one of them. Kan? Dan memang yang dilantik oleh KPM pun luar dan dalam KPM. Betul. Okey. Jadi yang penting badan luar, third party dan juga dalam KPM yang penilaian, atau dalam KPM pun penilaian kata projek yang gagal. Dia ada satu je yang kata berjaya, yang kata okey. Itu yang dilantik oleh pihak vendor lah. Jadi sekarang ni dalam keadaan seperti itu, saya rasa saya ambil keputusan yang betul lah untuk tak sambungkan. Datuk Seri Najib masa Tan Sri Muhyiddin Yassin Mahyadin keluar daripada UMNO pada waktu itu 2015-16 macam tu, dia menuduh Datuk Seri Najib sebagai korup, sebagai orang yang ambil duit, 1MDB dan sebagainya. Tetapi sekarang ini rupanya benda ni terpalit kepada dia sendiri sebenarnya, kan? What do you think? In a way lah kita kata. The first thing came into my mind is an English idiom, tapi I don't want to mention it here lah.
Catalan Port ya. Iyalah. Okey, tak siapa ni, tapi dekat situ macam dialog terakhir Datuk Seri Najib kepada saya kat rumah dia lah. Ya. Dia cakap macam dia bersih, dia kata. Iyalah. Ah, Tapi maksudnya ada. saya kata Datuk Seri lah, you know best. Dia kata, dia gelak. Tapi dia kata saya sanggup bersumpah Yadin, saya sanggup bersumpah 1 sen pun tak masuk dalam poket saya, dia kata. Dia kata masuk kat parti kan. Yalah, betul itu yang bersatuan itulah kan. Tapi dengan benda ni pun kalau kita nampak dia yalah macam kalau dia tak ada apa yang dia boleh dapat daripada benda ni, takkan dia nak push sebegitu kuat. Wallahu a'lam, saya serahkan kepada SPRM. Kepada SPRM saya hanya deal dengan isu Bestarinet dan saya hanya deal dengan bahan-bahan bukti yang ada dan serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa Wan Bestarinet bila serbuan itu berlaku kan, saya tak pastilah detailnya, mungkin doktor boleh share kalau ada lah kan. Bagaimana yalah pendedahan tu mungkin daripada doktor, mungkin daripada orang lain. Siapa yang mana? Wan Bestarinet yang kena sebut SPRM apa ni? Tahu tak kisah tu? Why did SPRM ambil? SPRM tidak akan buat tindakan kalau tidak ada laporan. Maksudnya ada laporan yang berlaku. Dan saya tidak silap saya menjelang pilihan gaya negeri yang kita Sungai Bakap. Bukan. Oh, before that. PRN kan yang kita buat live tu. PRN itu lepas kita buat cakap tu ada laporan polis, tak silap saya ada 20 terhadap Mahidin. Terhadap Mahidin. Dan juga ada laporan kepada SPRM. Jadi saya ingatkan benda tu senyap dan kita pun ingat dah mati gitu. Rupanya SPRM mungkin dia ambil waktu untuk kesihatan dan mungkin ada laporan dalaman sendiri. Tapi saya masih lagi mungkin tak boleh jawab soalan ni lah, tapi saya masih lagi tak cukup lengkap kalau penahanan ataupun at least Tan Sri Mahyadin tak dipanggil ataupun tak dikaitkan dengan benda ni kan. Kalau kita tengok seolah-olah macam keputusan itu pada dia sebagai TPM dan juga Menteri Pelajaran. Tapi yang kena Wan Bestarinet je sekarang ni kita nampak seolah-olah macam kelicikan itu. Sebab saya semalam berita mengatakan Tan Sri Mahyadin akan dipanggil oleh SPRM lah. Tidak mustahil. Tapi itu sumber dalaman Dan juga yang replicated juga is Datuk Seri Mazir Khalid, because he was the one who extended the second phase of the contract. Betul. Dia kan dia dipanggil kan? Kalau ikut news malam dia kata sumber dalaman mengatakan tidak mustahil 2 orang yang dipanggil, dan saya rasa panggil. Dan kalau SPRM ini inginkan maklumat, mungkin boleh bukan panggil lah, menemu ramah dan mungkin boleh temu ramah Datuk Seri Najib sendiri. Betul. Betul. Dan menteri yang ada sekarang YBM Fadlina dan juga KSU mereka mungkin ada boleh membantu SPRM dengan segala bukti dan bahan dokumen semenjak 2011 itu sendiri. Doktor rasa bukti-bukti itu dulu pengalaman sebagai bekas Menteri Pelajaran ada? Boleh didapati oleh Menteri Pelajaran? Dia boleh dapat? Easily Boleh dapat Dan apa yang kami buat dulu saya rasa masih ada lagi. Dan sebagai menteri sepatutnya ada akses lah kepada benda tu. Sepatutnya ada akses. Dan saya rasa Menteri Pelajaran pun tahu dan dengar kita, mungkin insyaAllah Supol dia pun, Atikah pun dengar, kita boleh forward pada dia nanti, jangan risau kan, untuk tindakan itu diambil dan diteruskan. Kita kata Wan Bestarinet ni bagi saya it's apa orang kata tak ada perkataan lain selain daripada pengkhianatan lah kita kata kepada pendidikan negara. Dia generasi kita. Ada 2 orang yang saya yakin SPM juga akan mendapatkan kerjasama mereka untuk mendapatkan pandangan profesional dengan bukti dan sebagainya. Mantan KSU di zaman saya, Datuk Ghazali, dan juga mantan TKSU yang mengepalai komiti untuk lihat isu ni. Dia juga merupakan mantan Mayor PJ. Okey. Boleh nak mau air? Boleh kita. Ni santai je. Mantan KSU tadi kita kata dipanggil. Dengan mantan TKSU. Dia dah pencen lah. Tapi boleh dipanggil. Dah pencen, tapi mantan TKSU sekarang ni jadi TKSU Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia dulu Mayor PJ. Datuk Azhan. Dia very professional. I have a huge respect to him. Without fear, without favor. Ketika dia mengepalai siasatan terhadap tu, dan memang dia report very clean, dan KSU bersama dengan dia. These 2 figures, they contributed to the nation in this issue.
Dia dorang begitu, subhanallah, kalau dia dorang ni nak makan, kan, nak ambil lah kata-kata. nak ambil boleh je tipu saya dengan laporan yang Cantik-cantik lah. dicantikkan dan apa, tapi tidak. Mereka buat yang terbaik demi negara, dan sebab tu ini hari tak silap saya Datuk Ghazali berada dalam agensi integriti Perkhidmatan Awam, orang yang paling sesuai, dan Datuk Azhan pun berada menjadi TKSU Kementerian Pendidikan Tinggi. Untunglah Datuk Seri Zamri ada pegawai yang seperti itu. Respect itulah. Jadi cerita kata tadi disebabkan oleh perkara tersebut tuan-tuan, Dr. Mazli menjadi mangsa kepada keadaan sehingga beliau dipecat. Bukanlah dipecat je lah, kira dilecutkan jawatan lah sebagai seorang menteri pelajaran di tengah-tengah kemuncak kita apa orang kata, beliau menjadi menteri pendidikan, baru melaksanakan perkara-perkara yang bagi saya satu reform yang baru lah. Walaupun kita nampak controversial, benda besar dia buat, Dr. Mazli dia buat, kita tak nampak. Yang kita nampak kasut hitam. Kasut hitam itu yang kita nampak. Yang falsafah tu tak nampak. Falsafah tu kita nampak. Banyak lagi kalau kita nak Student sebut. Union, AUKU, Student Union, macam-macam. Tapi even kasut hitam tu pun sekarang ibu bapa berterima kasih. Ya, of course. Berterima kasih. Dan kalau kita pergi satu dunia pun, semua pakai kasut hitam. Anak-anak kita kat UK tu kasut hitam. Kasut hitam. Dia kata, sebab kasut hitam ni, mak bapak kata, kalau kasut putih kita kena cuci. Bila cuci dia rosak. Setahun 2 kali kena tukar. Kasut hitam pakai je lah. Saya rasa, saya pun tak pernah masuk kasut saya kan. Sebab dia tak nampak berkotor. Baik, itu Wan Bestari ni. Ada lagi yang mungkin nak diceritakan? Atau you have revealed all? Ataupun ada pesanan kepada sesiapa? Ada beberapa perkara yang saya pelik. Kenapa tidak ditimbulkan di Parlimen? Okey. Kita pernah timbulkan Parlimen pada tahun 2021, 2022. Tetapi bila masuk ni tak ditimbulkan, sedangkan isu tu tak selesai. Contohnya macam siasatan PAC terhadap Bestarinet. Sepi. Betul. Sebab kita tahu pihak pembangkang, kalau dia timbulkan isu ni kena mereka. Tapi dia isu pendidikan. Betul. Kita berharapkan supaya banyak isu pendidikan boleh dibawa ke Parlimen yang substantif. Tetapi yang dibawa kadang perkara remeh. Lim Guan Eng sepupu dengan Lim Chong Wei, Lim Chong Wei dengan Lim Kuan Yew. Benda yang... Tapi ni saya rasa saya boleh blame quality pembangkang lah. Dan yalah, pengundi lebih prefer orang seperti individu ahli Parlimen mewakili mereka tahap tu. Tapi tidak terlambat untuk mereka upgrade. Cuma saya nak lihatkan, dalam waktu saya berada Parlimen dulu, ada satu isu besar yang tidak selesai, tetapi hari ini tidak timbul di Parlimen. Saya tahu pembangkang tak akan bawa. Betul. Kerana kalau dia bawa, Putrajaya will be in a boiling hot water. Itu yang mungkin yang dia kata itu apa? Tarik balik. Bila PMX sebut, dia kata Putrajaya pun ambil juga. Dia kata tarik balik menjerit-jerit itu. Saya teringat, ada isu yang saya pernah bawa, dijanjikan nak buat jawapan bertulis, tetapi sampai bubar Parlimen tak ada apa-apa jawapan. Hari ini pembangkang tak bawa. Mungkin selepas ni saya cadang ahli Parlimen daripada kerajaan boleh bawa untuk bantu YBM bongkarkan semula. Bantu YBM Fadlina bongkarkan semula apa yang berlaku sebelum dia masuk ke dalam KPM. Apa tu cerita dia? Pertama sekali, kalau kita masih ingat Radius One. Pada 2021, saya pernah bawa isu bagaimana pada 2020 waktu PKP, kementerian pernah award kepada satu syarikat, ialah melalui tender terbuka yang bernama Radius One, untuk membuat 800 konten TV pendidikan. Selepas pasca COVID ni. Mac 2021 sepatutnya selesai. Tapi tak ada. Saya bawa ke Parlimen. Tak ada 800 tu, tak ada. Tak ada. Disiarkan. Saya tanya ke mana pergi konten. Kemudian apakah ada bayaran tambahan? Siapa ownership pada konten? Dan bagaimana? Jutaan ringgit dah dia bayar masa tu. Bukan tak ada langsung, dia ada buat, tetapi tak sampai 800. Sampai 800 ya. Kalau tak sampai 800, saya faham nak buat 800, 1.9 juta tak cukup. Total projek dia 1.9 million. Question is, duit dia dah bayar belum? Sudah dibayar, sudah award. Duit itu sudah award, dah dibayar. Soalan saya di Parlimen bukan duit dah bayar belum. Adakah bayaran tambahan sebab mereka tak boleh siapkan? Ya, betul. Biasanya macam itu. Biasanya macam tu, ya. Tidak dijawab. Menteri Pendidikan tak jawab. Tak jawab. Timbalan Menteri Pendidikan. Dua timbalan menterinya pada waktu itu pun tak jawab. Kemudian
tiba-tiba muncul Didik TV. Ini cerita Radius One tak habis lagi. Radius One tak habis lagi dan sepatutnya hari ni, sepatutnya di waktu ini, pembangkang bawa kembali isu tu. Tapi mereka takkan bawa lah. Sebab kalau bawa, Mana? kena dia balik. Ya. Sebab tu kita kata, kerajaan hari ni seronok kat parlimen. Sebab apa? These idiots would never ask the government about governance, about administration. They're just playing around with all this idiotic questions and sentiment. Yeah. But what do you expect from a bunch of clowns when they are becoming members of parliament? True. Siapa ni, mereka takkan bawa kerana dia akan replicate dia akan kena pada implicate diri mereka sendiri. Jadi isu Radius One patut dibawa kembali. Jadi ramai MP kerajaan yang muda-muda ni boleh bawa, tengok baliklah Hansard, tengok balik rakaman di YouTube, soalan-soalan saya tentang Radius One, cek kembali jawapan-jawapan, boleh persoalkan supaya bantu YBM Fadlina bongkarkan all the skeletons in the closet milik Razi Jidin Putrajaya. Itu yang pertama. Timbul Didik TV. Didik TV ni again program benda yang baru pasca Covid lah ni. During Covid. Still recovery pada waktu tu. Masa kerajaan lama lagi. Pada waktu tu di awardkan kepada Media Prima. Tak silap saya 70 juta. Okey. Tender terbuka apa semua biasalah. Persoalannya. Di zaman PH ada deal antara saya dengan Gobin waktu tu KPM dengan 1.0 ni. 1.0 lah masa awal. Masa Dato' jadi menteri pula. Kerajaan PH itu je lah sekarang ni kerajaan perpaduan kan. Deal antara G2G lah, antara ministry to ministry untuk kita gunakan salah satu saluran milik RTM sebagai TV pendidikan. Jadi kalau duit pun kita bayar pada kerajaan. So G2G free kira. Dia circulate around tu je lah. Quote and quote free lah. Mereka ada fasiliti dan sebagainya. Kita ada kepakaran. Jadi kalau ada hak milik pun tak timbul hak milik lain. Betul. Kalau hak milik RTM pun hak milik kerajaan. Kerajaan juga. Hak milik bersama pun hak milik kerajaan. Sebab at the end of the day, the taxpayers money that we use will go to the right hand. Tapi isunya delivery ya. Benda itu saya pernah tanyakan. Waktu Datuk Saifuddin menjadi Menteri Penerangan. Saifuddin Abdullah menjadi Menteri Penerangan. Saya tanyakan, dia kata apakah status tentang satu saluran yang akan disediakan untuk TV pendidikan di Parlimen. Boleh cek Hansard, dia jawab kata memang ada, memang sedia. Maksudnya your deal awal dengan Gobin tu memang diteruskan. Dan bila saya bertemu dengan Datuk Saifuddin pun, beliau jelas benda tu. Dia kata nantilah, dia kata dia deal dengan Razi Jidin. Apabila diumumkan Didik TV, awalnya sebelum tu mereka pernah gunakan OK. Betul. Astro. RTM. Ya. Sekejap je untuk masukkan bahan-bahan Radius One tadi. Yang tak cukup 800 je. Kemudian berhenti, tiba-tiba muncul Didik TV. Didik TV, Media Prima, alhamdulillah kita tak ada masalah dengan mana-mana syarikat. Persoalannya yang tadi tak selesai ni kau buat baru. Keduanya, kita dah ada deal dengan OK, kenapa kau buat pada swasta pula? Dan wallahu a'lam bisawab, kita dapati pada waktu itu laporan dalam sepatutnya deal di antara KPM yang diketuai oleh BSTP dengan pihak pihak yang ingin menjadi vendor dan menawarkan khidmat. Macam mana ketua korporat pada waktu tu boleh ada dalam meeting? Ketua korporat untuk KPM, Kementerian Perdagangan Malaysia ada dalam meeting. Ada dalam meeting. Okey. Dan saya tak perlu sebut mana-mana nama semua. Tapi ini antara persoalan-persoalan yang Razi Jidin tak jawab waktu di Parlimen di waktu tu. Dari ni biar tak jawab lagi lah, belum bukan Menteri Pendidikan. Tetapi kenapa tak ada orang nak tanyakan Menteri Pendidikan sekarang tentang apa yang berlaku di zaman itu? Kenapa? Penggunaan dana awam berlaku dan sehingga hari ini akan diteruskan. Dia still continue kan? Still continue. So, projek dah award. Dan benda tu berlangsung. Dan saya tak tahu sama ada akan di-renew lagi. Dan
kualiti yang ada pada Didik TV itu saya tak mau persoalkan. Itu saya bukan orang broadcast dan sebagainya. So, ada kontroversi ke tu? Cuma ada dua persoalan. Itu biarlah orang pendidikan yang cuma ada dua isu. Okey. Pertama ialah berapa viewers yang tengok. Saya ada numbers tu. Dan saya pernah berikan kepada Menteri Pendidikan waktu dia awal masuk ke dalam pejabatnya. Viewers Didik TV tu? Ya. Menteri Fadlina saya beri, saya kata they are using KPM is using taxpayers money. Okey. Tapi ini viewersnya. Kan? Adakah sesuatu yang okey, yang mengecewakan bagi doktor? Wallahualam, saya bukan orang pentadbiran, jadi saya dah lakukan saya punya tanggungjawab. Maksudnya daripada segi viewership tadi tu? Mengecewakan. Mengecewakan? Sebab tak berbaloi dengan duit yang kita berikan. 70 juta itu dengan bilangan viewers yang kecil yang nengok kat terrestrial TV ni mengecewakan. Saya rasa live saya lagi ramai ke TV tu lagi ramai? Live ni lagi ramai. Lagi ramai Yang kedua, okay. Dia orang akan cakap, dia kata viewers banyak gini. Saya kata itu numbers you pick up from YouTube. Mereka park dekat YouTube. Tetapi park kat YouTube ada dua. Mereka park dekat milik mereka. Jadi mereka boleh monetize. Dia boleh video di situ lagi. Boleh monetize. Dan benda ni bukan it's not the nuclear science lah. You pun tahu how we can monetize from YouTube. Course, Saya je tak kerti nak monetize pada YouTube. Kan? Sebab tak ada pun channel YouTube. Kan? Okay. Dia monetize bahan yang dihasilkan untuk KPM yang dia diterima bayaran, dan untuk Delima punya portal, Delima ni KPM punya portal yang digunakan untuk pendidikan digital, boleh lihat bahan-bahan Didik TV hanya link. Kita klik akan pergi kepada mereka yang private tadi tu. Private dan tadi. mereka monetize. Ya. Sekarang ni dua isu saya timbulkan. Hak milik siapa konten ni? Hak milik siapa? Sebab kita bayar. Betul. Saya tak tahu dia punya detail of the contract. Kalau itu contract, YBM boleh kongsikan dengan kita. Kan? Dan yang keduanya, dalam keadaan seperti ini, isu quality dan juga isu ownership. Dan kenapa duit yang dimonetize daripada ini ke mana? Pada pergi ke private atau ialah sebab kita ownership tadi kan? Ya, isu ownership. Jadi duit tu pergi siapa? Pergi ke KPM ataupun pergi kepada vendor kita? Tahun 2021, 22 kata silap saya dalam parlimen, doktor ada membangkitkan isu ini dengan timbalan Menteri Pendidikan pada waktu itu. Okey, kita boleh tengok kat YouTube. Soalan doktor masa tu ialah pertama mengenai ownership satu, berapa dibelanjakan satu. Kedua ni bayaran kepada cikgu-cikgu tu, adakah mengikut standard? Okay, now soalan saya, dia kata ini kita cerita pasal vaksin, apa pula tanya soalan ini? Dia lari daripada itu. Padahal sebenarnya kalau ikut, bukan soalan ahli parlimen ni dia dah ada kan? Dia dah dibagi awal, betul tak? Tak, bukan. Kita boleh tanya soalan berkaitan dengan subjek. Jadi itu pendidikan di waktu COVID, vaksin juga termasuk pendidikan di waktu COVID. Sebab dia timbalan Menteri Pendidikan. Jadi saya tanya kan, di waktu COVID juga tentang isu ini. Dan kena ingat tentang apa tadi kita buat masa waktu COVID, bayaran kepada cikgu. Bayaran kepada cikgu. Yang cikgu ni, cikgu ni dia kan dia jadi content provider, dia cakap-cakap cerita-cerita whatever content tu. So bayaran dia itu tak dijawab. Dan jawapan bertulis pun tak ada. Kan dia kata ni jawab secara bertulis lah. Itu soalan saya, ada ke dapat? Tak ada langsung. Sampai habis parlimen tak ada. Boleh ke macam tu doktor? Menteri tak jawab kita. Kan? Satu. Tapi sekarang ini pun adakah guru-guru yang buat konten itu dibayar dengan bayaran ikut pasaran? Jadi itu mungkin KPM boleh bantu kita lah. Jadi sebab tu bila kita lihat cikgu-cikgu kecewa, cikgu-cikgu hilang semangat, ramai orang komplain terhadap pendidikan semua. Ini antaranya. Dan kita paling malang kita dapat pembangkang paling lemah dalam sejarah. Dan isu-isu seperti ini tak ditimbulkan. Kenapa? Sebab kalau mereka timbulkan isu ni, akan implicate diri mereka sendiri, akan kena pada diri mereka sendiri. Saya bagi contoh baru ni timbul lagi isu kita nak kembalikan UPSR, PD3 whatever lah, exam form 3 kan. Saya rasa pembangkang tak bawa isu ni. Sebab dia yang hapuskan. So what's your opinion lah if I were to ask you, katakanlah do you think benda tu okey ke tak okey nak mengembalikan
UPSR? Saya paling sedih pada waktu ini dalam keadaan kita bangga dengan mata wang kita, kita bangga pencapaian ekonomi, kita bangga dengan segala-galanya. Bila pendidikan ni, saya tak boleh komen apa-apa, tapi pembangkang kita lagi tak boleh diharapkan. Tak bawa langsung. Isu UPSR dan sebagainya, ialah patutnya kau yang hapuskan, kau yang bunuh dulu, kau stand for the defense. Kau patutnya nasib baik kerana menteri yang ada sekarang ni dari KPM, kekalkan kau punya keputusan. Ini kau sepatah haram pun tak cakap. Langsung. Ini adalah kau musnahkan masa depan negara. Kau musnahkan masa depan anak. Kemudian kau macam lepas tangan gitu. Betul. Ini manusia yang paling paling selamat sekarang lah, sebab dia tidak dipersoalkan terhadap benda-benda ini. Betul. Tapi tak apa, kita sebutkan. Waktu dihapuskan UPSR itu saya ada keluarkan kenyataan. Saya ada tulis kat dalam Facebook, saya ada tulis kat dalam Malaysia Kini, artikel itu, saya kata dia dihapuskan dengan ada terburu-buru. Itu pada tahun dia buat pada terburu-buru pada waktu itu. Pada waktu itu 2021. 2021. Around that time. Jadi pada waktu itu terburu-buru. Dalam keadaan kita guru-guru tak dilengkapkan dengan training yang adequate, latihan yang mencukupi, masa tidak dididik dengan benda yang baru nak diperkenalkan kepada mereka. Masa kita masih lagi exam oriented. Kita buat benda abruptly. Betul. Kejut. Sebab tu sampai hari tak selesai. Nak buat tak buat. Dari sekolah rendah kita nak pergi sekolah menengah. Biasanya kita ada pembahagian. Tiba-tiba adalah nango-nango bangang walaon ni yang duduk kata, inilah Mazli duduk hapuskan ni. Kata, excuse me, itu yang hapuskan waktu COVID, waktu kerajaan Sheraton Move, namanya Razi Jidin. Mazli tak pernah hapuskan UPSR. Yang Mazli lakukan ialah darjah 1 dan darjah 3 tidak ada peperiksaan dan digantikan dengan membina mereka punya bakat, which is sebenarnya sepatutnya begitu. Kemudian darjah 4 hingga darjah 6 masih ada peperiksaan dan saya tak pernah cuit UPSR. Sebab saya lihat perlunya ada national exam. Betul. Kan? Sehinggalah kita menemui satu formula lain dalam keadaan kita betul siap. Betul. Yang saya paling push pada waktu tu ialah tentang big data. Kita perlu ada digital punya AI punya deep learning semua untuk bantu kita persiapkan anak-anak murid, cikgu dan sebagainya. Teachers training, kita perbaiki kurikulum. Kurikulum pada waktu semua kita nak perbaiki. Kurangkan beban guru. Awal-awal saya naik terus isytihar kurang beban guru. 2019 terus ni. Ada orang kata, KPM tak habis-habis kaji. Ya betul, ini masalah. Tapi zaman saya, sorry, kita kaji dan kita buat. Kita kaji, kurang beban guru kita buat. Kita kaji, kita laksanakan. Kalau selepas saya dan sebelum saya kaji tak selesai, wallahualam, tanya mereka. Dan saya kalau nak tanya apa semua, saya jawab dalam buku Memory Bukan Memoir, CPR from Malaysia Education, Generasi Yang Hilang, Reformasi University, semua kita jawab. Masih buku tu di mana sekarang boleh dapat tu? Kedai drmazli.com. Kedai drmazli.com. Jadi kalau nak cakap apa semua, yalah, jangan guna kepala lutut lah. Biar guna fakta, cek dan sebagainya. Jadi UPSR. Kalau sebutkan hari ni nak kembali tak kembali, saya kata dah terlewat, nasi dah jadi bubur. Betul. Kalau nak kembali tak kembali, saya kata bincang lah. Saya tak berada kat KPM, dah 5 tahun saya tak berada itu, mereka lebih ada data, mereka lebih tahu kan. Kena ada plan komprehensif. Taklah berat juga. Cuma jangan ketepikan NUTP dalam kita nak buat apa-apa keputusan. Yang pertama, Razi Jidin tak entertain langsung. NUTP. National Guru-guru, Kesatuan Guru. Saya tak tahulah keadaan sekarang memang engage dengan Kesatuan Guru-Guru, NUTP, Persatuan Guru Malaysia Barat, NGO berkaitan guru, ibu bapa. Jangan kita ketepikan. All the stakeholders kita kena engage. Betul. Dan kita pastikan pakar-pakar pendidikan dan orang yang mempunyai influence dalam ranah pendidikan itu perlu kita rangkul. Kita jangan bila mereka kritik kita kata ni lawan kerajaan. Ini tak. Yang lawan kerajaan itu yang bengong-bengong tu. Yang duduk komen yang negatif-negatif ni sekarang. Yang menyumpah, yang kata bukan membina pun. Itu memang tak guna tu. Ataupun orang yang pening kepala semua macam setengah ahli parlimen perbankan belajar je dekat UK tapi kadang komen merepek mengapa ni. Siapa tu? Tetapi
ada kritikan-kritikan daripada guru-guru, daripada pakar-pakar pendidikan, mereka tu ikhlas. Mereka bagi pandangan yang mungkin kita tak senang, tetapi itu suara hati pemegang taruh. Itu suara hati ibu bapa, itu suara hati pendidik. Yang perlu, jangan kita ketepikan. Kita tak boleh kata government knows everything. Jangan ulangi benda tu. Kita lihat bagaimana pendekatan PMX. Kita lihat bagaimana pendekatan pelbagai kementerian-kementerian hari ini yang mendengar. Kita lihat bagaimana Kementerian Dalam Negeri pun dalam nak buat RUU berkaitan kewarganegaraan, itu hari mereka nak bawa, kemudian bila menerima saranan, feedback dan sebagainya, mereka ambil berundur selangkah, kaji semula, buat engagement ke depan. Jadi begitu dalam pendidikan. Kita tak boleh lagi macam okey, kita dah buat keputusan, kena engage, kena raikan. Jangan biar orang terkapai-kapai tu kena kanting dekat situ. Betul. Ya. Jadi kalau nak tanya pada saya, perlu tak kembali atau tak boleh, saya kata wallahualam bisawab. Macam dalam FB saya kata saya tak berada saya tak ada data untuk cakap apa-apa. So kita buat keputusan ataupun nak memberi pendapat kita. Ya. Jadi saya tak berani. Cuma yalah anak-anak saya pun dah besar, masuk U dah kerja apa semua. Nasib lah aku tak terlibat kan. Cuma saya agak kasihan lah. Dan beberapa angka yang dikemukakan baru ni tentang keciciran apa semua agak merisaukan. Ya. By the way, tahniah doktor, anak melanjutkan pelajar. Mana kena dah kerja sekarang? Yang mana satu? Yang pergi sekolah tu? Itu nombor 3. Nombor 3 dah. Dia buat dia punya gap year. Gap year. Anak-anak doktor ni pun boleh tahan juga kita kata. Dan okey, terakhir doktor, kalau kita nak bawa lah. Pertama sekali mungkin apa yang doktor, yalah mungkin macam doktor kata, government doesn't know everything. So, sebagai orang luar, sebagai rakyat sekarang ni, apa yang doktor nak pesan kepada Menteri Pelajaran sekarang yang mungkin untuk dia nak bawa, kan? Apa yang dia nak daripada Didik TV, daripada apa orang kata Radio One, daripada Bestarinet, apa yang Menteri Pelajaran sekarang ni kena alert kita kata? Saya ni siapalah nak cakap pasal pendidikan lagi. Apatah lagi nak nasihatkan orang semua, nak nasihatkan menteri, bukan orang yang layak lah. Jadi saya yakin beliau dan juga PM lebih memahami, KPM lebih memahami tentang pendidikan pada hari ini. Boleh tanyakan kepada pakar pendidikan tentang benda ini. Biarlah saya buat kerja saya. Tapi daripada segi skandal-skandal tu semua, kalau berkaitan skandal, saya nak nasihat kepada ahli-ahli parlimen kerajaan. Oleh kerana ahli parlimen pembangkang tak boleh harap dalam bidang pendidikan. Ahli parlimen kerajaan, terutama yang muda-muda ni, ramai muda-muda ni, kena proaktif, kena jadi substantif. Mungkin boleh lihat balik kepada kadang soalan-soalan pembangkang di zaman kita jadi pembangkang 33 bulan itu, yang saya lihat itu pembangkang paling proaktif. Sebab apa? Ada bekas menteri jadi pembangkang pada itu. Ada bekas timbalan menteri. Sama parti pula tu. Sama parti pula tu, ada bekas timbalan menteri yang bila kita argue sama ada dari segi saya ingat waktu tu bila isu-isu KPDN KK je. Menteri Datuk Seri Saifuddin. Memang dia kasih sedapnya. Bila isu digital undang-undang Gobin jadi kita pernah jadi menteri kan. Rang kapal masa tu. Rang kapal tak ada waktu tu. Later. Bila bab kesihatan, kita tengok memang Dr. Zul direct dengan sama ada Spanish Dr. Adam Baber. Adam Baber ataupun KJ lah. KJ kan. Jadi kita saya rasa pembangkang terbaik dalam sejarah Malaysia adalah dalam 33 bulan. Betul. Dan kerajaan paling teruk sekali dalam 33 bulan, terutama dalam fasa yang pertama tu. Okey. Cuma untuk ahli parlimen kerajaan yang sekarang ada, ini saya tak suka macam nak ngajar lah. Dia kata, Leng kau pun tak menang pilihan raya nak cakap lebih. Tak, tapi mungkinlah kalau nak tu nasihat daripada orang pencen saya lah. Cuba lihat argumen-argumen pembangkang pada 33 bulan itu dan anda boleh mainkan peranan yang pembangkang tak main pada hari ini. Check and balance itu. Pembangkang ini duk menjerit benda yang merepek mengaban, tapi anda sebagai backbenchers boleh bertanyakan kepada menteri-menteri, terutama dalam isu pendidikan, isu yang dalam tempoh 33 bulan itu terlampau banyak jerangkung-jerangkung dalam almari. Yang boleh dikorek, anda membantu YBM Fadlina untuk bersihkan apa yang telah onar-onar yang telah dilakukan oleh pemerintahan 33 bulan itu dengan soalan-soalan. Anda boleh lakukan.
Dan isu-isu pendidikan macam tadi UPSR dan sebagainya, anda boleh buat. Dan jangan takut, anda sebagai ahli parlimen, apa yang anda bawa sebenarnya lebih konstruktif. Dan lebih konstruktif dan membantu YBN pendidikan. Jangan bagi orang yang luar seperti saya, insan hina, apa di pinggiran ini, kita buat kerja kita lah. Terjemah karya Iqbal, karya Iqbal, bagi kat PM kasih kat Perdana Menteri Pakistan. Esok kita nak terjemahkan karya lain, PM kasih kat orang, itulah kerja kita. Yelah, baik. Kalau ada orang kesian kat kita, jenguk-jenguk lah. Kalau tak ada, tak boleh kita buat kerja kita. Nasib baik Is panggil. Tak apa doktor, insyaAllah bagi saya okey tuan-tuan, bagi saya okey, terima kasih doktor. Dan bagi saya konklusinya begini, kita sebenarnya ramai di kalangan ahli-ahli parti kita, di kalangan ahli-ahli parlimen, bekas kita, bekas menteri kita yang mempunyai apa orang kata pemikiran kritis, pemikiran yang tinggi, antaranya Dr. Mazli Malik kan. Dan saya antara orang yang sentiasa menolak, bukan menolak jatuh, hati kata menolak untuk dia ke depan. Dr. Mazli, ada beberapa nama lain kan. Dr. Mujahid umpamanya, ada a few lah. Ni doktor ni, dia orang letak title doktor tu bukan beli tuan-tuan. Saya kenal Dr. Mazli ni, dia belajar UK, ambil PhD masa tu kan. Jadi kita nak orang-orang macam ni ke depan. Ni puji lebih-lebih, saya bukan ada benda nak kasih. Nak kasih jawatan pun tak ada, kasih duit pun tak ada. Sebab saya nak orang ke depan tu adalah orang yang betul memandu kita. Saya tak nak yang bawa kapal terbang kita ni, kapal terbang kat mana punat pun tak tahu. Kan, kita nak menumpang kan. Kita nak menumpang. Jadi biar orang yang betul ke hadapan, kerana saya kata negara kita dah menuju ke arah yang betul, landasan yang betul. Nak laju lagi, kita lajakkan lagi dengan pemimpin-pemimpin ataupun pemikir-pemikir yang betul. Terima kasih doktor kerana bersama dengan saya. Terima kasih juga tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, yang share, yang like dan subscribe. Terima kasih yang bersama dengan kita di TikTok Live ni. Dan kita berharap kita dah buat, alhamdulillah banyak reform yang kita buat, tetapi bagi saya banyak lagi yang kita boleh baiki, yang kita boleh apa orang kata bawa ke depan, terutama dalam isu pendidikan untuk memastikan anak-anak kita tidak lagi tercicir. Sebab bagi saya tuan-tuan, kalau generasi ni tercicir, kita akan ada gap di mana bila mereka dewasa, bila mereka mengambil workforce, kita kata boleh nak kacau sikit? Boleh. Dah nak tutup tapi saya baru terfikir satu. Okey, boleh. Ini bukan benda yang kontroversial apa semua. Tak. Cuma macam Is sebutkan tadi, dia tiba-tiba terdetup jantung saya. Iaitu nasihat kepada rakyat bagi pendidikan. Saya rasa ini saya boleh cakap pasal pendidikan kepada ibu bapa di rumah, kepada pihak media, kepada semua sekali rakyat Malaysia, jadikan membaca dan berfikir kritis itu sebahagian daripada gaya hidup kita. Membaca. Kat rumah kena ada perpustakaan sendiri. Dan juga jangan lokek duit untuk membeli buku. Lokek duit tak nak beli Range Rover tak apa. Tapi untuk beli buku jangan lokek duit. Wajib nafkah kepada anak dengan belikan buku. Kalau isteri-isteri, suami tak belikan buku untuk anak-anak, boleh tuntut. Jangan minta cerai je, sudah. Dan boleh dapat pelepasan cukai pun. Boleh dapat pelepasan cukai. Baca. Dan saya cerita, saya tak cerita dekat live lagi Ada saya makan dekat dekat Chicken Rice lah. Dekat Chicken Rice ada satu tempat dekat Bangi. Sedap. Boleh lah, sedap alhamdulillah. Tiba-tiba datang seorang pada saya, dia kata, Cik Sodi, dia kata, saya peminat Cik Sodi. Oh, ya ke? Tengok-tengok dia pakai pakaian Chicken Rice lah. Dia kata, kerja sini ke? Saya bagi kitchen. Oh, saya datang ni sebab nak bagi Cik Sodi buku ni. Dia kata, saya balik sekejap tadi because I saw you, because I want to give you this book. Buku Inggeris bertajuk Word That Works. Dia penulis politician ni lah. So dia bagi kat saya tanya, dah baca ke? Saya tak baca sebab tak pandai bahasa Inggeris. Tapi dia bagi saya. So it took me like 3 days untuk baca buku tu. Very interesting. Point is tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita rasa orang tu tak mampu, kita hadiahkan buku tu. Bukan saya kata tak mampu, tapi ialah kita tak tahu, hadiahkan dia buku untuk dia. Biar dia membaca. Dan betul, saya setuju. Budayakan membaca, kerana membaca itu kita akan sekali dengan berfikir. Baik, itu saja daripada saya, daripada Dr. Mazli, daripada kru-kru kita di belakang. Terima kasih. Dan sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam rancangan dan masa yang lain. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum.